Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah yang membicarakan berkenaan dengan alamat-alamat kiamat. Kita sambung muka surat 57. Kita sambung muka surat 57. Baik. Muka surat 57. Baik. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad bin Rasul al-Barzanji al-Husaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Ila an qala wa minha nuzulu amiril mu'minin al-Hasan ibn Ali li Muawiyah radhiyallahu anhuma. Sebahagian daripada alamat kiamat yang telah zahir dan telah selesai. Alamat kiamat yang telah zahir dan telah selesai ialah turunnya Amirul Mukminin Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maksudnya iaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau menyerahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Rawa Nu'aimun an Sufyan bin al-Lail qala, Nu'aim bin Hammad rahimahullah telah meriwayatkan daripada Sufyan bin al-Lail, beliau menceritakan, ataitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ba'da ruju'ihi ila al-Madinah. Aku telah datang kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma selepas beliau kembali ke kota Madinah. Faqultu lahu ya halakal mu'minin. Lalu aku pun berkata kepadanya, wahai orang yang membinasakan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang membinasakan orang-orang yang beriman. Wahai orang yang membinasakan orang mukminin, orang-orang beriman. Fakana mimma ihtajja bihi alayya an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yajtami'a amru hadhihi ummati ala rajulin wasi'is sarim dakhmil bul'um ya'kulu wa la yashba' wa huwa Muawiyah fa'alimtu anna amrallahi waqi'un. Iaitu bila aku berkata demikian kepada beliau, iaitu beliau berkata kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, wahai orang yang membinasakan orang-orang yang beriman. Lalu antara
Lalu antara jawapan yang beliau berhujah dengannya kepadaku, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan berlalu, tidak akan habis, siang dan malam tidak akan habis, sehinggalah terhimpunnya urusan umat ini kepada seorang lelaki yang lebar punggungnya. Seorang lelaki yang lebar punggungnya, yang besar bul'um. Yang besar bul'um ni iaitu saluran apa kita panggil saluran makanan di di halkum. Jadi kita boleh terjemah agak yang besar tengkuknya. Seorang lelaki yang besar tengkuknya, dia makan dan dia tidak kenyang. Dan lelaki itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu aku pun yakin, aku ni maksudnya Sayyidina aku ni maksudnya Sufyan bin Al-Lail. Iaitu yang kata ni iaitu Sufyan bin Al-Lail. Beliau berkata bahawa aku yakin bahawasanya urusan Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Ketetapan Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Ataupun boleh juga maksudnya aku yakin di sini nampak lebih tepatnya ialah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila Sufyan bin Al-Lail ni jumpa dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, selepas beliau dah serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, permulaannya beliau masih lagi duduk di Kufah, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi lepas tu, lepas dah lama, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu telah tinggalkan Kufah, beliau telah pergi ke kota Madinah. Bila sampai ke kota Madinah, jadi beliau bertemu dengan Sufyan bin Al-Lail. Sufyan bin Al-Lail telah berkata bahawa mana engkau ni membinasakan orang beriman. Kau ni menyebabkan orang beriman binasa. Kenapa kau turun daripada jawatan khalifah? Jadi antara jawapan yang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memberikan hujah kepada Sufyan bin Al-Lail, beliau berkata, aku pernah dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kiamat tak akan berlaku. Maknanya malam dan siang tidak akan habis, maksudnya kiamat tak akan berlaku, sehinggalah urusan pemerintahan umat ini akan berhimpun, atau maksudnya akan diserahkan kepada seorang lelaki yang besar punggungnya, yang lebar punggungnya, dan juga besar tengkuknya. Dia makan dan dia tidak kenyang-kenyang. Jadi lelaki itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa aku yakin bahawa apa yang Allah tetapkan pasti akan berlaku. Jadi oleh kerana itu beliau pun telah serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, wa rawad Dailami anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yamlika Muawiyah. Imam Dailami telah meriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Sayyidina Ali, iaitu ayah beliau, aku telah mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan habis sehinggalah Muawiyah akan menjadi raja. Maksudnya Muawiyah akan memegang urusan pemerintahan. Nabi SAW dah beritahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa satu hari nanti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu akan menjadi khalifah, mana akan menjadi raja. Baik. Tanbihun, qala fi nihayah as-sarim ad-dubur. Telah berkata oleh pengarang kitab An-Nihayah, ni apa ni? Pengarang An-Nihayah ni maksudnya Ibnul Athir Al-Jazari, kan, An-Nihayah fi Gharibil Athar. Telah berkata oleh Imam Ibnul Athir Al-Jazari dalam kitab An-Nihayah, beliau telah terangkan apa makna-makna lafaz hadis tu. As-sarim maknanya ialah dubur. Sarim tu maksudnya iaitu dubur yang ada dalam
hadis yang di atas tu. Rajulin wasi'is sarim, sarim memberi makna dubur, iaitu punggung. Waddakham maknanya azim, iaitu besar. Wa ma'nahu, dan makna ni ialah asyadidul ladzi yamlikul arda kullaha, iaitu maknanya iaitu seorang yang kuat yang akan menguasai keseluruhan bumi, yang akan menguasai keseluruhan bumi. Ini bermakna bahawa dhakhmul bul'um itu, dhakhmul bul'um yang ada dalam hadis di atas ialah, kalau kita terjemahkan, yang besar tengkuknya, yang besar tengkuknya, yang besar tenggoroknya. Tetapi situ boleh bermakna lafaz dhakhmul bul'um itu ialah majazi, majaz. Dia memberi makna majaz, bukan pada makna hakikatnya. Maka kalau memberi makna majaz, iaitu lelaki itu yang akan memegang urusan pemerintahan itu seorang lelaki yang kuat, yang akan menguasai keseluruhan, yang akan menguasai seluruh muka bumi. Maksudnya zaman itulah, zaman tu jadi khalifah di seluruh dunia. Baik. Qaulu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa la yashba' ahwa ala haqiqatih. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, dia makan dan tak kenyang-kenyang. Mana Muawiyah radhiyallahu anhu makan tak kenyang-kenyang. Adakah ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah secara hakikatnya? Adakah memang maksudnya makan tak kenyang-kenyang, ataupun dia ialah memberi makna majaz? Adakah ucapan itu pada makna hakikat ataupun makna majaz? Kerana sesungguhnya fa inna Muawiyah radhiyallahu anhu da'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yushbi'allahu batna falam yashba' ba'du. Kerana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau. Da'a alaihi ni maksudnya Nabi SAW, kita kata macam doakan balasan kepada beliau, doakan balasan kepada beliau, supaya Allah Ta'ala tidak mengenyangkan perutnya, Allah tidak memberi kenyang kepada perutnya. Maka selepas itu beliau tidak kenyang-kenyang, selepas itu beliau tidak kenyang-kenyang. Rawah Muslimun wal Baihaqi wal lafdhu lahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ud'u li Muawiyah. Imam Muslim dan Imam Baihaqi, dan lafaz hadis ni daripada Imam Baihaqi, meriwayatkan, kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tolong panggilkan kepadaku Muawiyah. Mana panggil Muawiyah datang kepada aku. Faqultu, maka aku berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, faqultu innahu ya'kulu, sesungguhnya dia sedang makan. Maknanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pergi tengok, jadi tengok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tengah makan. Beliau pun pulang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu tengah makan. Faqala fi thaniyah, faqala fi thalithah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada kali yang ketiga, la ashba'allahu batnah fama syabi'a batnuhu abada. Kepada kali ketiga bila Nabi SAW panggil beliau, Nabi pun berdoa semoga Allah tidak memberi kenyang kepada perutnya. Maka lepas itu, selepas itu sampai bila-bila perut beliau tidak pernah kenyang. Jadi Awradahu Suyuti fil Khasa'is, kisah ini telah didatangkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra. Baik, dalam riwayat ini disebutkan bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil beliau, tapi beliau tak datang. Dan kali pertama Nabi panggil tak datang, kali kedua datang panggil pun tak datang, kali ketiga tak datang. Bila kali ketiga tak datang juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuk beliau, mendoakan seolah macam kita kata satu hukuman untuk beliau, semoga Allah tak kenyangkan perut dia. Maka lepas itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun tak kenyang-kenyang. Kalau makan, beliau makan tapi tak kenyang-kenyang. Jadi ini perkara yang pernah berlaku kepada beliau, tetapi walau bagaimanapun tidaklah
menjatuhkan kedudukan beliau daripada kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang tadi ada diterangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu bahawa Muawiyah itu dia makan tak kenyang-kenyang. Di sini ada ulama yang mengatakan bahawa perkataan Nabi itu memang pada hakikatnya, kerana ada kisah yang disebutkan tadi. Ada juga yang berpendapat bahawa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah majazi. Majazi, perkataan yang menunjukkan majaz. Mungkin maksudnya satu orang yang tak merasa cukup dengan satu perkara ke, boleh jadi makna begitu. Ataupun boleh jadi makna dia ialah makna hakiki, atau boleh jadi juga makna dia ialah makna majazi. Wa qad kana Sulaiman bin Abdul Malik min Bani Umayyah kadzalika ya'kulu wa la yashba'u fayahtamilu an yakuna huwal murada fil hadith wallahu alam. Dan sesungguhnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu raja dari khalifah daripada Bani Umayyah juga seperti itu. Dia makan dan tidak kenyang-kenyang. Ada kemungkinan beliau dimaksudkan di dalam hadis tadi. Wallahu alam. Jadi boleh jadi Nabi SAW maksudkan keturunannya, ataupun antara dia iaitu orang yang mana daripada keluarganya. Jadi antara ni ialah Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu antara khalifah Bani Umayyah yang datang selepas Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Abdul Malik ni dia juga makan dan tak kenyang. Baik. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala idza ra'aitumus syama qad ijtama'a amruhu 'ala ibni Abi Sufyan falhaqu bi Makkah. Daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata apabila kamu melihat Syam telah urusan Syam ni, maksudnya pemerintahan Syam diserahkan kepada Ibnu Abi Sufyan, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, maka pergilah kamu ke Makkah. Ni maknanya zahirnya perkataan beliau ini, tapi beliau tak ada sebutkan ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi juga beliau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma beliau tak sebutkan bahawa ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata nanti kalau contoh kata Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah di Syam, maka pergilah kamu ke Makkah. Baik. Wa rawa Ibnu Asakir wa Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muawiyah radhiyallahu anhu, inna Allah wallaka amra hadhihi al-ummah fanzur ma anta sani'. Ibnu Asakir dan Imam Tabrani, Imam Ibnu Asakir dan Imam Tabrani rahimahumullah meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan menyerahkan kepada engkau urusan umat ini. Mana Allah pasti akan serahkan kepada engkau urusan jadi khalifah umat ini. Fanzur ma anta sani', maka hendaklah kau fikir betul-betul apa yang engkau kena lakukan. Qalat Ummu Habibah radhiyallahu anha awa yu'tillahu akhi ya Rasulullah. Qala na'am wa fiha hanatun wa hanatun wa hanatun. Lalu Ummu Habibah radhiyallahu taala anha telah berkata, Ummu Habibah radhiyallahu anha ni ialah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dan beliau ni ialah adik-beradik dengan Sayyidina Muawiyah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau adik-beradik dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi bila dengar tu, Ummu Habibah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah akan menyerahkan mana urusan itu kepada saudaraku wahai Rasulullah, mana kepada Muawiyah ni saudaraku wahai Rasulullah, kepada abangku ini wahai Rasulullah, abang atau adik beliau, pada abang atau adik aku ini wahai Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, wa fiha hanatun wa hanatun wa hanatun. Tapi dia orang Arab kata hanat ni macam memberi makna macam benda yang orang kata tapi adalah sikit macam masalah sekian. Macam itulah terjemah dia. Maknanya ya, maknanya akan diberikan kepada jawatan khalifah, tapi nanti akan ada
sekian masalah timbul, akan ada sekian masalah timbul, akan ada sekian masalah yang timbul. Baik. Maknanya Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi SAW dah bagi tahu awal Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu akan memegang jawatan khalifah. Pasti. Tetapi dalam ketika memegang jawatan tersebut, beliau ada diuji dengan beberapa perkara. Baik. Wa rawa Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Muawiyah in wulita amran fattaqillaha wa'dil. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Muawiyah, sekiranya diserahkan kepada kau apa-apa urusan, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau berlaku adil. Qala Muawiyah fama ziltu adhunnu anni mubtalan bi'amalin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta btulitu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata, maka sejak itu aku terus meyakini bahawa aku akan diuji dengan apa-apa urusan atau dengan apa-apa pekerjaan disebabkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sehinggalah akhirnya aku telah diuji dengan urusan khilafah tu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berpesan awal pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi isyarat satu hari nanti beliau akan menjadi khalifah. Wasababuhu annahu lamma raja'a Ali radhiyallahu anhu min qitalil khawarij wa tajahaza lisyam kama marra qutila fi sabi'i asyara syahri Ramadan wa huwa kharijun li salati subhi qatalahu ashqal akhirin al-la'inu Abdurrahman ibn Muljamin darabahu bi sayfin masmumin ala jabhati fa'awsalahu dimaghah lailatal jum'ati sabi'a asyara Ramadana sanata 40. Dan sebab Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu diberikan jawatan khalifah, maksudnya bagaimana terjadinya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu diberikan jawatan khalifah, sebabnya ialah ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang daripada memerangi puak Khawarij dan beliau telah bersedia untuk pergi ke Syam seperti yang telah lalu. Maka beliau telah dibunuh pada 17 Ramadan ketika beliau hendak keluar menunaikan solat subuh. Sebelum ni kita dah baca, semalam kita dah baca, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu permulaannya beliau nak pergi ke Syam untuk memerangi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba muncul puak Khawarij. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah batalkan beliau punya rancangan nak pergi ke Syam. Beliau telah berperang dulu dengan puak Khawarij dan beliau telah menyelesaikan mereka. Beliau telah mengalahkan puak Khawarij, iaitu yang peperangan yang berlaku sebelum ini, iaitu peperangan Nahrawan, Waqa'atun Nahrawan, peperangan Nahrawan. Selepas daripada selesai memerangi puak Khawarij, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membuat persiapan semula untuk pergi ke Syam untuk memerangi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kerana waktu tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menganggap bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu perlu diperangi supaya beliau tunduk untuk bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Jadi, bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah buat persiapan nak pergi ke Syam, dalam tempoh tersebut, satu pagi 17 Ramadan, iaitu pada pagi Jumaat, kita kata pagi Jumaat lah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika nak pergi keluar sembahyang subuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika nak pergi keluar sembahyang subuh 17 Ramadan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi beliau telah dibunuh pada 17 Ramadan ketika sedang nak keluar menunaikan solat subuh.
beliau telah dibunuh oleh orang yang paling celaka dalam kalangan umat yang akhir, yang dilaknat, al-la'in, yang dilaknat, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam al-Muradi yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Muljam ini telah menetak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan pedang yang ditaruh racun di dahi beliau. Di dahi beliau, sehingga dia telah tetakan itu telah sampai ke otak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Jadi Abdul Rahman bin Muljam ini, bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar nak pergi solat subuh, dalam perjalanan itu dia telah hendap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia telah hendap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian lepas tu dia keluar, dan dalam kegelapan subuh tu, waktu tu Sayyidina Ali pun tak nampak, tak bersedia dan tak menyangka apa-apa. Dia telah tetak pedang dia di kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan tetakan itu sampai kepada otak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan peristiwa ini berlaku pada pagi Jumaat 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Baik. Fabu Ali Al-Hasan radhiyallahu anhu. Jadi kemudian lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia di sana. Fabu Ali Al-Hasan radhiyallahu anhu bil khilafah. Kemudian telah dibaiat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lepas tu orang-orang ramai pun mereka telah baiat anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, untuk jadi khalifah. Fasar al-Hasanu ila Muawiyah radhiyallahu anhuma bikataiba amthalil jibal yuridu Syam. Selepas dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah bergerak menuju kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, membawa ke gerombolan tentera yang begitu ramai seperti gunung ganang. Beliau menuju ke Syam. Lepas tu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga hendak pergi ke Syam untuk menundukkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu supaya baiat beliau, macam yang hendak dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau telah bawa satu ketumbukan tentera yang begitu besar seumpama gunung, maknanya begitu ramai, nak pergi ke Syam. Wa kharaja ilaihi Muawiyah yuridul Kufah. Dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun telah keluar daripada Syam untuk pergi berjumpa dengan beliau. Beliau menuju ke arah Kufah. Kerana waktu tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berada di Syam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh di Kufah, dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga telah dibaiat di Kufah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dah mula, kita kata mungkin dah keluar sikit daripada kawasan Kufah, nak pergi perangi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu di Syam. Sayyidina Muawiyah pun dah keluar daripada Syam, nak pergi menuju ke Kufah, pergi bertemu dengan Sayyidina Hasan. Wa arsala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samurata ila Al-Hasan radhiyallahu anhu yatlubu sulha. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah menghantar utusan Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah pergi bertemu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu untuk meminta perjanjian damai. Maksud untuk nak buat kesepakatan perdamaian antara kedua-dua belah pihak. Jadi bermakna Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu juga, kalau boleh beliau tak mahu berlakunya perang. Beliau nak supaya ada dibuat suluh. Suluh maksudnya ada dibuat perjanjian damai antara dua-dua belah pihak tanpa ada berlakunya peperangan. Kerana tu beliau telah hantar dua orang ni, sahabat. Dua-dua ni sahabat, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, dan seorang lagi adalah Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, pergi bertemu dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu di Kufah. Faqala Al-Hasan inni ahqinu dima al-muslimin wa anzilu anil khilafati li Muawiyah. Walakin inna banu Abdil Muttalibi qad asabna min hadzal mali ay jubilna 'alal karam والتوسعة على أتباعنا حتى صار لنا عادة فلا نقدر على القلة وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها أي الأسكرين الشامي والعراقي وقد قتل بعضهم من بعض فلا يكفون إلا بالصفح وعدم الانتقام.
Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu selepas itu, bila dua orang utusan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, apa kata Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku akan menahan darah orang Islam daripada mengalir. Aku akan elakkan darah orang Islam daripada mengalir, dan aku akan turun daripada jawatan khalifah dengan menyerahkannya kepada Muawiyah. Aku akan turun daripada jawatan khalifah, serahkannya kepada Muawiyah. Tetapi kami ini keturunan Abdul Muttalib, kami telah mendapat harta yang banyak. Kami telah mendapat harta yang banyak. Apa maksud beliau ini? Beliau kata kami ni Bani Hashim, keturunan Bani Abdul Muttalib. Kami sebelum ni dah dapat harta yang banyak. Apa maksud beliau? Iaitu kami telah kami mempunyai sifat secara semula jadi. Secara semula jadi kami mempunyai sifat pemurah dan memberi dengan banyak kepada pengikut-pengikut kami, sehingga perkara itu telah menjadi kebiasaan kami. Jadi kami tidak mampu untuk mendapat harta yang sedikit. Kami tak mampu untuk mendapat harta yang sedikit. Okey, apa maksud beliau ini? Maksud Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ni, semasa beliau jadi khalifah dalam tempoh yang sekejap, beberapa bulan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu jadi khalifah tempoh 6 bulan je. Lepas tu beliau telah serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau jadi khalifah 6 bulan je. Dalam tempoh tersebut, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mereka ini mendapat harta yang banyak daripada Baitul Mal dan juga daripada Baitul Mal Kufah. Tapi harta yang mereka dapat ialah bukan untuk mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, bahkan langsung tak digunakan untuk diri mereka sendiri. Kesemua harta yang mereka dapat ialah mereka beri kepada orang lain, untuk bantu orang lain dengan bagi makan dan juga bantu orang yang susah, bantu orang miskin. Jadi ini merupakan sifat semula jadi Bani Hashim. Maksudnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kata, kami ni dah biasa dah. Bila kami dapat harta, kami akan bagi orang, bantu orang makan. Jadi kami tak mampu sedikit. Apa maksud bila tak mampu sedikit? Kalaulah sebagai contohnya aku turun daripada jawatan khalifah, aku nak minta daripada Muawiyah supaya jangan tahan harta Baitul Mal daripada sampai ke tangan kami, kerana sebelum ini kami memang sentiasa banyak memberi kepada para pengikut kami. Para pengikut maksudnya orang yang berada di Kufah, bantu mereka, orang yang susah. Seolah-olah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau nak letakkan syarat kepada Muawiyah, kalau aku jadi khalifah, jangan Muawiyah tahan aku daripada berbelanja dari harta Baitul Mal untuk nak bantu orang yang susah, untuk nak bantu orang Kufah. Baik. Jadi itu yang maksud Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kami tak mampu untuk terima harta yang sedikit. Tapi jangan salah faham, perkataan beliau ini ialah nak bagi tahu bahawa harta yang beliau dapat tu sedikit pun tak digunakan untuk kepentingan peribadi. Kadang-kadang macam inilah, kita pun tahu kadang ada orang dia nak pegang jawatan besar, dia lagi-lagi yang berkaitan dengan duit, sebab dia nak duit tu dapat kat dia. Tapi Hasan radhiyallahu anhu, beliau nak minta beliau diserahkan pengurusan Baitul Mal di Kufah sahaja, daripada minta dari Muawiyah kalau dia jadi khalifah, jangan ganggu urusan Baitul Mal Kufah, biarkan pada tangan beliau, biarkan diserahkan pada beliau, biar beliau yang uruskan, kerana beliau nak bantu orang Kufah, kerana beliau dah biasa dengan sifat pemurah. Baik. Jadi wa inna hadhil ummata qad athat fi dima'iha. Dan beliau kata sesungguhnya umat ini telah membuat kerosakan yang banyak pada darah-darah mereka. Apa maksud dia? Maksudnya orang-orang Islam sekarang ni, mereka dah berperang begitu teruk. Mereka telah berperang begitu teruk, begitu dahsyat, sehingga kan mereka telah berbunuhan sesama mereka. Jadi apa dia? Yang berbunuhan itu ialah askar Syam dan juga askar Iraq. Askar Syam siapa? Iaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan askar Iraq iaitu pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sekarang ialah pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi beliau kata bahawa orang-orang Islam
mereka dah teruk berperang sama sendiri dan mereka berbunuh-bunuhan. Jadi antara dua kelompok ini mereka dah teruk berbunuh-bunuhan, iaitu di antara orang Syam pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu dan di antara orang Kufah pengikut Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa qad qutila ba'dhum min ba'din, dan ialah sebahagian mereka telah terbunuh disebabkan sebahagian yang lain. Maknanya berbunuh-bunuhan antara mereka. Fala yakufuna illa bisafhi wa adamil intiqam. Jadi mereka ni tak akan berhenti berbunuh-bunuhan melainkan dengan dimaafkan dan juga tidak mengambil tindak balas terhadap mereka. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu nak minta kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kalau dia jadi khalifah, jangan dia pergi melakukan tindakan untuk bunuh mana-mana pihak yang dulu sebelum tu pernah menentang dia. Itu maksud Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Macam kan orang-orang Iraq, iaitu khususnya orang Kufah, mereka ini tak terima Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka ialah marah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu minta, kalaulah Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, jangan bunuh orang-orang Syam, orang-orang Iraq, iaitu pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Qala fa innahu ya'ridu 'alaika kadza wa kadza wa yatlubu ilaika wa yas'aluka. Qala faman li bihadza? Qala nahnu laka bihi. Lalu kedua-dua utusan itu telah berkata, bila Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kata, aku sanggup serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, lalu kedua-dua utusan itu telah berkata, kedua-dua utusan siapa? Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Mereka berdua berkata, sesungguhnya Muawiyah ada menawarkan kepada engkau sekian-sekian perkara dan dia meminta kepada engkau sekian-sekian perkara. Wa yatlubu ilaika wa yasaluka, maknanya dia buat tuntutan pada engkau dan dia tanya pada engkau. Mana ada tak apa perkara yang kau nak? Kalau kau turun jadi khalifah, ada tak apa perkara yang kau nak, letakkan syarat ke apa ke dia? Sampaikan, bagi tahu. Kalau ada perkara, bagi tahu. Boleh difikirkan, dipertimbangkan dan dibincang. Qala faman li bihadza, lalu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah bertanya, siapakah yang hendak jamin kepada aku tentang perkara ini? Maksudnya kalaulah aku minta, siapa nak jamin aku sampaikan kepada dia bahawa Muawiyah itu akan tunaikan apa yang aku minta kepada dia? Qala nahnu lakabi. Kedua-dua utusan itu telah berkata, kami akan maksudnya menjamin untuk kau perkara itu. Maksudnya kami akan pastikan supaya apa yang kau minta itu ditunaikan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Fakataba ilaihi Muawiyah tu anitlub ma syi'ta washrut fa inni ufi laka bidzalika. Selepas itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, mintalah apa yang kau hendak dan tetapkanlah syarat. Kalau nak minta apa-apa, nak tetapkan syarat, silakan. Sesungguhnya aku akan menyempurnakan permintaan kau itu. Aku akan menyempurnakan kepada engkau permintaan tersebut. Jadi apa kau nak minta, letakkan syarat. Kalau kau turun jadi jawatan dari khalifah, serahkan kepada aku. Apa kau minta, aku akan tunaikan. Wa arsala ilaihi waraqan bayadan wa khatama fi asfalih. Beliau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah menghantar surat kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, satu surat, satu kertas yang berwarna putih, dan beliau telah chop di bawah surat tersebut. Wa qala uktub fihi ma syi'ta, dan beliau berkata, tulislah dekat surat ni, di surat ni apa yang kau nak. Letakkan syarat, apa yang kau nak tulis dalam surat ini. Fa syaratal Hasanu asya'a minha an yakuna lahu baitu malil Kufah wa an yakuna lahu kharaju dari abjard wa an takuna al khilafatu ba'da Muawiyah radhiyallahu anhu lahu wa li akhihi al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah meletakkan syarat beberapa perkara. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah letakkan syarat beberapa perkara. Antara perkara tersebut ialah, antara syarat-syarat yang diletakkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, bahawa hendaklah beliau memegang Baitul Mal di Kufah. Maknanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu boleh jadi khalifah, tapi urusan Baitul Mal di Kufah, tempat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu
tinggal waktu tu, hendaklah diserahkan pada beliau, bukan diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, biar beliau yang uruskan. Wa an yakuna lahu kharaju dari abjad, dan juga beliau diserahkan kepada beliau kharaj ni maksudnya hasil bumi. Hasil bumi dia macam lebih kurang macam kita kata cukai yang ditetapkan daripada hasil bumi di Dar Abjar, ni nama tempat. Dia sekarang tempat ni ialah antara sepadan antara Iraq dan juga di tempat ni di Parsi, sepadan antara Iraq dan juga antara Parsi. Jadi kawasan ini ada ditetapkan kharaj. Kharaj ni maksudnya cukai dari hasil bumi, orang tu diberikan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu nak ni ialah kerana bila mereka bagi hasil bumi itu, beliau akan bantu orang yang susah daripada hasil bumi itu. Beliau akan bagi, beliau akan mana yang lebih akan diletakkan kepada dalam Baitul Mal, dan yang diperlukan akan bantu. Jadi kharaj di sini ialah kawasan itu beliau nak supaya diteruskan, dia punya cukai itu diberikan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan beliau akan uruskan. Dan juga beliau letakkan syarat lagi bahawa khalifah, bahawa jawatan khalifah selepas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu hendaklah diserahkan kepada beliau dan kepada saudaranya, kepada adiknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maknanya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu letakkan syarat, lepas ni beliau jadi sekarang Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, nanti serahkan balik jawatan khalifah kepada beliau dan juga kepada adiknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin takunu lil muslimina yuwalluna man sya'u wa alla yata'arrada li ahli al-Iraq wa la yantaqima minhum. Dalam satu riwayat lain ada lagi syarat lain. Dalam satu riwayat lain ada lagi syarat lain yang beliau letakkan, iaitu hendaklah orang-orang yang takuna lil muslimin. Maknanya hendaklah syarat dia orang-orang Islam mereka boleh melantik siapa saja mereka kehendaki. Maksudnya kalaulah ada antara mereka yang nak baiat Muawiyah radhiyallahu anhu, silakan. Tapi kalau tak nak baiat Muawiyah radhiyallahu anhu, jangan Muawiyah paksa mereka. Okey. Dan juga jangan Muawiyah radhiyallahu anhu mengganggu penduduk Iraq. Ini antara syarat beliau. Dan jangan beliau bertindak balas terhadap mereka. Jangan melakukan tindak balas untuk hukum penduduk Iraq. Sebab sebelum tu kan penduduk Iraq mereka berperang dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, lagi-lagi orang Kufah. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah letakkan syarat, Allahu Akbar, syarat untuk menjaga orang Islam. Ialah mungkin kerana beliau khawatir Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ada menyimpan perasaan marah kepada orang-orang yang sebelum ni memerangi beliau. Oleh kerana itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah letakkan syarat, kau lepas ni siapa nak baiat kau, silakan, dan jangan paksa. Dan juga jangan ganggu penduduk Iraq. Seterusnya juga jangan kalau kau jadi khalifah, jangan kau pergi serang penduduk Iraq untuk nak balas dendam terhadap mereka. Fanazala al-Hasan radhiyallahu anhu wa bay'ahu. Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu, takallam ya Hasan. Lalu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah turun daripada jawatan khalifah dan beliau telah berbaiat kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maknanya dalam hati beliau sikit pun tak ada perasaan untuk nak pegang jawatan khalifah. Kan? Kerana ada kepentingan. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah turun daripada jawatan khalifah, beliau telah serahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau sendiri telah berbaiat kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun telah berkata, berbicaralah kamu wahai Hasan. Maksudnya kau cakap wahai Hasan. Mana sampaikan pesan. Bagi tahu pada orang ramai apa yang berlaku, sampaikan kepada mereka, sampaikan pesanan pada orang ramai. Faqama fahamidallah wa athna alaihi wa qala ayyuhan nas innallaha hadakum bi awwalina wa haqana dima'akum bi akhirina wa inna Muawiyatan naza'ani amran ana ahaqqu bin wa inni taraktuhu haqnan li dima'il muslimin wa talaban lima indallah. Lalu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah bangkit, beliau pun telah bangun untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan perbicaraan beliau. Beliau pun telah memuji Allah Ta'ala dan memuja Allah Ta'ala. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberi hidayah kepada kamu dengan asbab orang yang dahulu daripada kita. Maksudnya dulu Allah bagi hidayah kepada kamu Islam,
dengan perantaraan Nabi SAW dan juga para sahabat yang dulu. Dan dia telah menahan darah kamu daripada mengalir dengan sebab orang yang kemudian daripada kalangan kita. Jadi syukur kepada Allah. Dulu Allah bagi hidayat kepada kamu melalui perantaraan Nabi SAW dan para sahabat. Dan kemudian sekarang ini Allah tahan darah kamu daripada mengalir dengan sebab orang yang akhir daripada kalangan kita. Akhir itu orang yang kemudian. Orang yang kemudian daripada kalangan kita, maksudnya beliau lah, iaitu syukur dengan asbab aku, maknanya Allah telah selamatkan keadaan tidak ada berlakunya peperangan. Dan sesungguhnya Muawiyah telah bertelingkah denganku ataupun telah menentangku, telah bertengkar denganku, telah bertarung denganku mengenai satu urusan khilafah yang sebenarnya aku lebih berhak dengannya berbanding beliau. Tetapi sesungguhnya aku telah meninggalkan urusan khilafah ini untuk nak menahan darah orang Islam daripada mengalir dan juga untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memberitahu secara nyata, secara jelas. Beliau kata Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau telah, maksudnya telah, orang kata telah menentangku, atau orang kata telah merebut daripada aku. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah merebut daripada aku jabatan khilafah ini. Hakikatnya aku lebih berhak kepada dengan jabatan khalifah ni, kerana orang ramai juga telah baiat kepada aku. Tetapi aku sanggup tinggalkan jawatan khalifah ini untuk nak elakkan darah orang Islam daripada mengalir, daripada berlakunya peperangan, dan juga untuk mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasyahida jama'atun minas sahabah annahum sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'anil Hasan, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah. Maka sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah menyaksikan, mereka telah bersaksi bahawa mereka pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Apa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya anakku ini maksudnya cucu aku ini Hasan ni ialah seorang ketua. Anakku ini ialah seorang ketua, dan kelak nanti Allah Taala akan memperbaiki, atau Allah Ta'ala akan mendamaikan. Allah Ta'ala akan mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok. Allah akan mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok yang besar. Antara dua kelompok yang besar daripada kalangan orang Islam, yang antara kedua kelompok itu berlakunya peperangan yang besar. Iaitu Nabi SAW bagi tahu nanti akan datang satu masa nanti ada dua kelompok yang berperang. Mereka ini kalaulah tak didamaikan, maka mereka akan berperang. Peperangan yang berlaku antara mereka begitu besar. Tapi melalui asbab Hasan ini, Allah Ta'ala akan mendamaikan di antara dua kelompok orang Islam yang berperang ini. Allah Ta'ala akan satukan antara mereka. Allah Ta'ala akan damaikan antara mereka. Allah satukan antara mereka disebabkan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ini. Wa summiyat tilka sanatu sanatal jama'ah lijtima'in nas wa raf'il qitali bainahum. Maka pada tahun itu iaitu tahun 40 Hijrah itu telah dinamakan tahun jamaah. Tahun 40 Hijrah itu dinamakan tahun jamaah kerana orang ramai telah bersatu dan diangkatnya peperangan antara mereka. Maksudnya telah terelaknya peperangan daripada mereka. Di tahun tu Masya Allah terkenal dengan panggilan Sanatul Jamaah. Tahun jamaah, tahun kesatuan orang Islam. Kerana orang yang sebelum tu berperang akhirnya bersatu. Lagi-lagi di antara penduduk Iraq dan penduduk Syam. Penduduk Iraq pengikut Sayyidina Muawiyah pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Mereka bersatu dengan penduduk Syam, iaitu pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya fitnah yang begitu besar
telah berjaya dipadamkan dengan melalui asbab Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Wa anil Harith qala lamma raja'a Ali radhiyallahu anhu min Siffin alima annahu la yamliku abadan fatakallama bi asya'a kana la yatakallamu biha wa haddatha bi ahaditha kana la yuhaddithu biha. Daripada Harith beliau berkata, tatkala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang daripada peperangan Siffin yang berlaku tahun 37 Hijrah antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau telah mengetahui bahawa beliau tidak lagi akan menjadi beliau tidak lagi akan memerintah selama-lamanya. Lepas tu beliau tahu dah bahawa beliau tidak lagi akan memerintah lepas itu. Maka beliau telah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Beliau telah mengucapkan beberapa perkara, beliau telah menyampaikan beberapa perkara yang beliau tak pernah sampaikan sebelum itu. Dan beliau telah menyampaikan hadis-hadis yang beliau tidak pernah menyampaikan hadis-hadis tersebut sebelum itu. Jadi bermakna sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni beliau ada mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada zaman awal ada hadis tu beliau tak sampaikan. Ada perkara-perkara itu beliau tak sampaikan. Tapi sebahagian daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu beliau sampaikan akhir-akhir hayat beliau. Kenapa? Kerana bila beliau lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tu benar-benar menjadi kenyataan, berlaku di hadapan beliau, maka beliau pun sampaikan perkara tersebut. Tujuan beliau sampaikan tu maknanya untuk bagi tahu bahawa perkara itu pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Wa qala fi ma yaqul ayyuhan nas la takrahu imarata Muawiyah. Wallahi law faqadtumuhu la ra'aytumur ru'usa tanzilu an kawahiliha kal handal. Dan beliau pernah berkata di antara ucapan-ucapan beliau, dalam banyak ucapan beliau yang beliau sebutkan yang beliau tak pernah sampaikan sebelum tu, antara ucapan beliau, ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa beliau kata, wahai manusia, janganlah kamu membenci pemerintahan Muawiyah. Jangan kamu benci pemerintahan Muawiyah. Demi Allah, kalaulah kamu kehilangan pemerintahannya, maknanya kalaulah kamu kehilangan dia menjadi pemerintah, kamu akan melihat kepala-kepala tanggal daripada lehernya seperti mana buah pegaga. Apa maksud beliau? Iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak bagi tahu bahawa korang jangan benci Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kalaulah contoh kata Muawiyah radhiyallahu anhu tak jadi khalifah, kamu akan tengok bahawa lepas daripada itu khalifah yang datang adalah lebih teruk lagi. Raja yang datang lepas beliau lebih teruk lagi. Apa dia? Mereka akan bunuh banyak orang. Jadi mungkin ada kelemahan atau mungkin ada kekurangan beberapa perkara atau kritikan terhadap Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, maknanya kalau dibandingkan dengan orang sebelum beliau. Tetapi walau bagaimanapun, kalaulah contoh kata dia selepas dia, kamu akan tengok keadaan yang lebih buruk lagi berlaku. Kamu akan tengok kepala tanggal daripada lehernya. Maksudnya dipancung kepala, dibunuh ramai orang. Seperti mana beliau kata seperti pegaga. Maksudnya macam contoh kita kata ialah macam buah jatuh kan dari pokok, macam itulah kepala bercerai daripada lehernya jatuh ke muka bumi. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah isyaratkan bahawa kalau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka kamu pun kena ikut dia. Dan jangan kamu ingin untuk jatuhkan dia, kerana kalau lepas dia kamu akan tengok lagi teruk lagi. Jadi selepas tu memang betul-betul berlaku. Bila Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, maka zaman Yazid begitu banyak serangan, peperangan yang berlaku. Maka apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bagi tahu tu betul. Pada zaman Yazid berlakunya peperangan Harrah yang begitu ramai, puluhan ribu orang Islam telah terbunuh di dalam peperangan Harrah. Jadi kita akan sambung selepas ini tajuk Ustaz 60, iaitu wa minha mulku Bani Umayyah Yazid bin Muawiyah wa man ba'dahu wallahu a'lam. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوئها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والداء والأذى وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni petang Jumaat ni masih lagi ada masa. Jadi jangan petang ni kita kalau boleh jangan tinggalkan selawat, paling kurang 80 kali selawat antara asar hari Jumaat sehingga ke maghrib dan juga banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.